Salam sejahtera. Apa khabar semua? Nampaknya anda semua ceria dan bersemangat hari ini. Masih ingat lagi dengan topik yang kita pelajari pada episod yang lalu? Dalam episod hari ini, kita akan mempelajari sambungan bab 6 iaitu langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum atau JPPK, penubuhan Suruhanjaya Cobalt, cadangan Jawatankuasa Antara Kerajaan atau JAK, penubuhan Mafilindo dan perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Tahukah anda, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sarawak, Sabah dan Brunei untuk menerangkan konsep tujuan matlamat penubuhan Malaysia. Selain itu, rundingan telah diadakan antara pegawai Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. Hasilnya, beberapa tindakan proaktif telah diambil. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil ke arah pembentukan Malaysia? Langkah yang pertama ialah penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum atau JPPK pada bulan Julai 1961. Jawatankuasa ini berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia, mengumpulkan pandangan penduduk dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Pada peringkat awal, jawatankuasa ini terdiri daripada 6 orang ahli. Pengerusinya ialah Donald Stephen. Ahlinya ialah Tunku Abdul Rahman, Ong Yok Ling, Khir Johari, Lee Kuan Yew dan Datu Mustafa Datu Harun. Mesyuarat jawatankuasa ini berlangsung sebanyak 4 kali. Diadakan di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Jawatankuasa ini mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Cobalt. Memorandum ini memberi pertimbangan kepada pandangan Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan baru. Tahukah anda apakah langkah kedua ke arah pembentukan Malaysia? Langkah kedua ialah penubuhan Suruhanjaya Cobalt. Tugas Suruhanjaya ini ialah meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak, membuat penilaian tentang pendapat berkenaan dan mengemukakan cadangan kepada pihak British. Suruhanjaya ini terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Lord Cobalt, Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Datuk Wong Pauni dan Tan Sri Ghazali Shafi'i. Suruhanjaya ini telah menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan. Pada bulan Jun 1962, Suruhanjaya Cobalt telah mengemukakan laporan kepada kerajaan British. Tahukah anda apakah hasil laporan tersebut? Menurut laporan Suruhanjaya Cobalt, 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong Malaysia tanpa syarat. 1/3 menyokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi. 1/3 menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Suruhanjaya Cobalt juga mengemukakan beberapa cadangan untuk gagasan Malaysia yang akan dibentuk. Antara cadangannya ialah Perlembagaan Malaysia harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigresinya. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Jaminan terhadap hak dan kedudukan bumi putera Sarawak dan Sabah. Pemberian nama Malaysia kepada negara yang baru dibentuk dan penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Langkah seterusnya ialah penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan atau JAK. Jawatankuasa ini ditubuhkan pada bulan Ogos 1962. Jawatankuasa ini dianggotai oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sarawak dan Sabah. Dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, Menteri Negara bagi Tanah Jajahan. Jawatankuasa ini juga telah bermesyuarat sebanyak 24 kali untuk mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia. Turut dibincangkan ialah hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. Filipina dan Indonesia menunjukkan reaksi menentang terhadap pembentukan Malaysia. Jesteru bagi mengurangkan ketegangan, maka langkah seterusnya telah dilaksanakan. Apakah langkah tersebut ya?
Perjumpaan dan rundingan tiga pihak telah diadakan di sidang kemuncak dari 30 Julai hingga 5 Ogos 1963 di Manila. Pemimpin yang terlibat di dalam rundingan tersebut ialah Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri Tanah Melayu, Sukarno, Presiden Indonesia dan Macapagal, Presiden Filipina. Hasil rundingan ini, Mafilindo telah ditubuhkan. Ketiga-tiga negara bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Langkah yang terakhir ialah melantik perwakilan Malaysia ke PBB. Perwakilan ini dibentuk oleh Setiausaha Agong PBB iaitu U Tan. Perwakilan diketuai oleh Lawrence Michael Moore dan 7 orang wakil lain. Tugas perwakilan ini ialah untuk meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah. Menjelang lawatan misi PBB, majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Kita semua seharusnya rasa bangga dengan pembentukan Malaysia. Anda semua tentu tertanya mengapa saya meminta anda mempunyai perasaan demikian. Sebenarnya, kejayaan pembentukan Malaysia memperlihatkan ciri-ciri kepimpinan tokoh politik pelbagai kaum di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah dapat menghadapi rintangan dan halangan untuk membentuk Malaysia. Malah kita juga harus bangga dengan diplomasi politik yang dijalankan oleh kerajaan di dalam menghadapi tekanan Parti Komunis Melaya atau PKM, Filipina dan Indonesia. Setelah pelbagai langkah dijalankan ke arah pembentukan Malaysia, maka Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Ratu Elizabeth II telah memperkenankan Akta Malaysia yang diluluskan oleh Parlimen Britain. Pada 16 September 1963, negara Malaysia ditubuhkan secara rasmi yang merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Tidak lengkap rasanya perbincangan kita tentang topik ini jika kita tidak mengetahui intipati Perjanjian Malaysia atau Akta Malaysia. Akta Malaysia telah memperuntukkan perkara berikut yang dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia. Semua urusan hal ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Agama Islam merupakan agama persekutuan. Agama lain bebas diamalkan. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Bagi Sarawak dan Sabah, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Sarawak dan Sabah diberi kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam. Sarawak memperoleh 14 kerusi manakala Sabah pula 16 kerusi bagi perwakilan parlimen. Bumi Betul Sarawak dan Sabah mendapat hak yang sama seperti orang Melayu di Tanah Melayu. Berdasarkan perbincangan tadi, kita dapat buat kesimpulan bahawa kejayaan pembentukan Malaysia adalah hasil kerjasama semua pemimpin dan rakyat di negeri-negeri yang menjadi anggota Malaysia.
Walau bagaimanapun, Singapura telah keluar dari Persekutuan Malaysia pada tahun 1965. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum atau JPPK, penubuhan Suruhanjaya KOBOG, cadangan Jawatankuasa Antara Kerajaan atau JAK, penubuhan Mafilindo dan Perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Jangan lupa untuk ulang kaji. Jumpa lagi. Bye.